الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Situ. Betul. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada banyak bisikan doa dan munajat mereka di dalam khalwat mereka itu. Illa melainkan man amarah, kecuali bisikan daripada orang yang menyuruh dirinya bisadaqatin, dengan bersedekah kepada kaum fakir yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf yang dipandang baik menurut akal dan syariat, iaitu berupa akhlak terpuji dan tingkah laku yang diridai oleh Allah Ta'ala. Au islahim bainan nas, atau melakukan perdamaian di antara manusia dengan cara yang paling baik dan paling lurus. Wa man yaf'al zalik, dan barang siapa yang membuat demikian masing-masing perbuatan yang tersebut, ibtigha'a mardatillah, kerana tulus ikhlas mencari keridaan Allah Ta'ala tanpa dinodai oleh riak dan sum'ah, atau ingin memperolehi kekuasaan dan kedudukan di tengah manusia, maka fasawfa nu'tihi ajran azimah, maka kelak kami akan memberikan daripada kurniaan dan kedermawan kami, iaitulah ajran azimah, pahala yang amat besar, ganjaran yang amat hebat besar di atas yang seharusnya ia terima. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tidak ada pada kebajikan, pada membanyakkan iaitu bisikan, cakapan, melainkan mereka yang melakukan tersebut ialah semata-mata untuk menyeru manusia ke arah ma'ruf, kebajikan dan amal saleh, infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya. Ya, kita infak bagi pada fakir miskin, itu pahala dia amat besar. Ya, pahala dia amat besar. Tambahan, kalau mereka itu mengerjakan amal yang saleh, besok di akhirat Allah Ta'ala beri pada golongan ini satu autoriti menarik akan orang yang dibantu. Ya, orang yang pakai miskin ini kita bantu dia, tambah-tambah dia kalau mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala lagi besar. Allah Taala beri di akhirat kepada dia satu ruang. Engkau pergi tarik orang-orang yang membantu engkau pada waktu di dunia ketika engkau susah dalam melakukan ibadat kepada Allah Taala. Jadi dia boleh tarik kan. Besar Allah Taala berikan dia. Atas dunia nampak dia lekeh, rupa di akhirat oleh kerana dia taat dan dia ahli syurga, maka kita beri satu autoriti jadi. Dia boleh menarik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita bantu orang yang mencari ilmu. Ya, man aana talibal ilmi wala bi suratil ma'in atahu Allahu kitabahu bi yaminih. Barang siapa yang memberi bantuan kepada orang-orang yang mencari ilmu Allah Taala, walau bi syurbati ma'in, walaupun seteguk air, atahu Allahu kitabahu bi yaminih, maka Allah akan berikan kitab catatan di tangan kanan. Malaikat besok akhirat ulur tangan kanan. Kalau malaikat ulur kitab catatan tangan kanan atas sebelah depan, maka itu min ahli jannah, daripada ahli syurga. Kalau malaikat ulur pada kiri, maut. Dia ulur pada kiri atau dia ambil di belakang. Ambil di belakang dulu. Itu memang ahli neraka jawab. Jadi cara benarkan maknanya Allah Ta'ala berikan catatan di tangan kanan, dibuatlah amal-amal saleh yang tersebut. Terutama dia membantu orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu dicari besok dia dah
mempunyai ilmu, dia menyebarkan lagi luas agama Allah Subhanahu wa taala dan membimbing manusia pada jalan Tuhan. Itu walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air. Kalau bagi banyak lagi lah. Kalau anak di sini termasuk. Tak kira lah anak di sini, anak dia mengaji agama, dia support masuk. Ya, anak dia mengaji mana? Mengaji agama, mengaji tahfiz ke mana? Ya, maka dibantu. Satu. Yang kedua, dalam Al-Azkar, Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, apa saja peluang amal yang engkau dah jumpa, ni kelebihan, hendaklah kau ambil bahagian walaupun sekali. Itu maknanya. Dia kata, jumpa fadilah amal yang kita buat walaupun sekali. Besok di akhirat bila dibagi, kamu tidak ketinggalan. Ya. Besok amal ni tak ada, yang ni terlupa, yang ni tak buat, ambil rugi saja. Itu maknanya. Itu ulama kata, kalau sekiranya dibantu orang yang sedang mencari ilmu, kalau kita bantu para ulama, itu lagi tinggilah. Ya, para ulama orang yang dah berilmu, bukan? Sebab tu iza marra muta'alim, apabila lalu saja orang mencari ilmu tu, ala tilkal qabr, demikian di kawasan perkuburan, atau angkat azab kubur tu 40 hari tu. Ya, itu kalau dia mencari ilmu, dia sedang mencari ilmu. Sebab ada satu guru besar di Kedah, Tuan Guru Dici, dia ada 4 mazhab. Budak-budak pondok datang ziarah dia bawa budak pondok tu pergi di kubur bapak dia ambil beramal dengan hadis. Padahal hadis ni lagi besar, itu orang baru untuk ilmu, yang dia dah tuan guru besar, lagi besar mentabat dia, tapi dia ambil berkat hadis. Sebab tu orang tua kita cerdik dulu, kalau dia sanggup bayar tak apa, bayar, dia buat tanah perkuburan tu diminta dekat masjid. Sebab masjid tempat penyebaran ilmu. Ya, tepi masjid, dekat masjid. Sebab hari-hari ulama datang. Ya, ulama datang untuk ilmu lalu. Jadi mana kelebihan tu dia dapat? Terangkat tuan-tuan. Kelebihan ilmu tu, orang menuntut ilmu ni lalu. Belum ulama lagi, belum wali. Dia lalu dia terangkat pun. Itu kelebihan dia lah. Jadi dia mengalah Allah Ta'ala suruh kita di sini ialah pantas mengerjakan ma'ruf, kebajikan, amal salih. Satu. Yang kedua, islahum bainan nas, memperdamaikan antara orang Islam yang bergaduh. Terutama dalam konteks global, negara dengan negara. Lagi rugi kan. Negara Islam bergaduh dengan Islam, tepuk tangan orang kafir kan. Ya, tepuk tangan. Sedang dia laga. Dia tak betul, dia laga lah. Dia laga habis-habis itu. Orang Islam ambil lemah kat situ. Betul, gerakan besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah 2 perkara. Apa dia? Wahdatul fiqh, satu lagi wahdatul amal. Rasulullah melakukan penyatuan fikrah dan penyatuan tindakan. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Aus dan Khazraj ratus tahun berperang, tak ada ideologi boleh satukan, maka Rasulullah boleh satukan. Itu kehebatan baginda SAW, kehebatan Islam. Mana islahkan daripada orang yang berkelahi, sama-sama Islam, satu agama, satu akidah, berkelahi apa kan, terpandang sudut tu, layankan kepala kita macam-macam nafsu, gitulah, beginilah ya. Siapa yang boleh buat itu, maka dia pahala besar. Besar tak besar kita menyatukan orang yang berbala dan sebagainya ni, sampai satu perkara dosa yang besar tu terubah hukum dan sampai peringkat dilaknat oleh Ta'ala. Dalam Quran kata apa? La'anallahu 'alal kazibin, laknat Allah ke atas orang yang berdusta. Orang berbohong ni dilaknat. Tetapi dalam hadis pula Nabi kata, laisa bil kadzab may yuslihu bainan nas. Ya, laisa bil kadzab, mana orang ni tak kena dosa, dikatakan laknat, berdusta apabila dia berdusta untuk mendamaikan dua orang. Dia dengan bini bergaduh, setahun 2 tahun tak baik, kita pun lemah tengok kan, kita reka cerita, reka tu dusta lah. Maka kita reka cerita, tak akhir dia dua baik, dua bagus. Maka dia reka cerita tak termasuk dalam makna kata dilaknat orang yang berdusta. Padahal asal hukum tu orang berdusta tu dilaknat oleh Ta'ala. La'anallahu 'alal kazibin, laknat Allah ke atas orang yang berdusta. Tapi bila dia dusta, tujuan dia nak mendamaikan orang Islam yang bergaduh, tak ada apa hal besar sangat, yang pada bergaduh kan, kita buat akal. Yang ni cerita, dia buat reka cerita, akhir kawan tu bagus jumpa senyum. Baik pula dia orang tu. Itu tak masuk. Bahkan maknanya mendamaikan satu daripada perkara islah bainan nas,
antara pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakkikir rasul, dan siapa yang menentang dan melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan tindakan yang tidak setia kepada utusan besar Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma tabayyana, disyak ke Rasul, dia buat tak elok ke Rasul setelah jelas dan tampak tanda-tanda kerasulan dengan mukjizat ni dan seumpamanya. Mim ba'di ma, selepas daripada tabayyana lahul huda, jatuh baginya petunjuk yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya mukjizat Nabi cukup banyak, Allah beratus. Dan yang paling besar yang kita baca ialah Al-Quran, itu mukjizat yang terbesar kan. Dan bukti-bukti yang terang tentang kebenarannya. Di banyak ulama tulis mukjizat asal, boleh beli kitab tu yang terjemah apa dia, satu-satu dia tulis mukjizat Rasulullah, cukup banyak. Itu kalau kita baca, masya-Allah, kehaibatan baginda sallallahu alaihi wasallam dari segenap sudut diberikan kelebihan oleh Allah Taala. Mukjizat bermakna mukjizat, benda yang melemahkan orang kafir. Bila berujar dia datang mukjizat, dia jam, tak boleh lawan. Mana boleh lawan? Terutama Quran. Al-Quran dipanggil hujjatun damiratun, hujjah yang akan jadi pecah kepala siapa nak berlawan berdepan. Siapa berani berdepan, Quran pecah kepala dia. Dia tak akan dapat, bahkan dia akan tersembam, tersungkur kalau dia berdepan dengan Quran. Sebab tu zaman baginda Islam, zaman ahli-ahli bahasa yang bijak-bijak, dia tengok Quran habis cair terus. Contohnya Abdullah bin Salam, bukan Abdullah bin Ubay tu, apa munafik tu. Ni Abdullah bin Salam, dia dipakar bahasa, dia tengok di Quran terus dia beriman. Dia kata ini bukan kalam manusia, dia terlampau hebat sebab dia pakar bahasa. Itu pentingnya bahasa Arab, kita memahami, kita tengok uslub Quran, masya-Allah. Maka siapa, dia kata, dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas tampak baginya petunjuk yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya mukjizat, bukti-bukti yang terang tentang kebenarannya, maka wayattabi ghaira sabilal mu'minin, dah jelas dah. Dan meskipun terdapat tanda dalil mukjizat jelas, tiba dia mengikut jalan yang bukan jalan orang mukmin, dia ikut jalan dia juga, bukan mengikut jalan mukmin yang menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dia tak ikut tadi dengan sombong dia dan keras kepala dia, dipanggil inat. Kalau begitu jawab dia apa? Ya itulah nuwalli. Saya maknanya nuwalli, kami biarkan, kami palingkan daripada dia dalam ma tawalla, kesesatan yang telah dikuasai. Habis sesat habis. Kami akan membuat dia leluasa dengan kesesatannya di kehidupan dunia ni. Tuhan palingkan dia, kemudian dia pun rasa macam dia hebat, dapat pula Tuhan beri istidrat, kaya-raya pula dunia, lagi pula lah. Itu memang Tuhan nak timbul habis tu. Maka dia akan jadi hujah, aku tak beriman kaya-raya. Kau beriman tak ada pun susah nampak. Itu satu sebenarnya Tuhan timbul habis tu. Dan langsung dia tak nampak jam tu. Kemudian nuslihim jahannam wa nuslihi jahannam, dan kami sediakan masukkan dia ke dalam neraka jahannam itu. Allah, mana kejauhan dan kekecewaan. Ini syarat kepada ditafsirkan neraka. Dia bagi apa tuan ni? Narul ajilah, neraka disegerakan. Neraka jahannam tu kita faham dah tempat azab. Kalau sini pula jahannam, kejauhan, apa maknanya? Mana kejauhan hati kita di dunia ni ibarat neraka. Kalau syurga tu apa? Ma'rifah. Ma'rifat mana orang yang hati sentiasa dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan, itu dipanggil jannatul muajjalah.
syurga yang disegerakan. Mafhum mukhalafah sebaliknya, kalau tak dekat neraka panggil. Itu maksud ini. Ya, neraka kejauhan. Mana kejauhan hati seseorang dengan Allah diserupakan macam neraka. Sebab kalbi insan kalau tak dirapatkan dengan Tuhan, tidak dihadap ke Tuhan, dia akan menerima kepanasan dalam hidup. Tuan-tuan tanyalah, senang cerita orang kafir dia tanya. Macam tokey, apa dia jawab? Oi, pening oh. Pening. Dia tengok dia punya kayu ke main ni kan. Tak ada jawab. Wah, lega lah. Jarang tengok. Ya, pening lah. Ini masalah banyak orang. Kita tengok dah jutawan pun pening lagi. Dia tak akan dapat ketenangan. Sebab ketenangan ada dengan Tuhan. Siapa rapat dengan Tuhan, Tuhan beri ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikrullah, dengan mengingati Allah, mendampingi dengan Tuhan, cari jalan Tuhan, rapat dengan Tuhan, tatma'innul qulub. Confirm Tuhan akan beri dia ketenangan, ya. Kenikmatan atas dunia, tenang jiwa. Dan kalau tidak, tunggu dia pening. Dan kekecewaan, ya, hidup dia akan bersudah dengan kekecewaan dan besar kecewaan di akhirat suirah, ya, neraka yang menanti mereka. Wa na'udzubillah. Wasa'at masirah, dan jalan dan seteruk-teruk seburuk-buruk masirah, tempat kembali dan tempat tinggal bagi para penghuninya, ya. Itulah neraka wal a'yazubillah. Bebaskanlah kami dari neraka, ya, wahai ya Tuhan yang bersifat pembebas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk mendorong para pelaku maksiat agar bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran dengan firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina ba'ida. Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha melihat hati hamba-hambanya. Allah Ta'ala yang maha melihat hati hambanya. Maksudnya apa? Naklah kita sentiasa mengawal hati kita. Jangan ada benda yang menyebabkan kemurkaan Allah bila dia lihat. Dan bila dia lihat, Tuhan lihat hati kita seminggu sekali ke? Sebulan sekali ke? Tiap-tiap hari ke? Full time. Setiap masa hati kita ni jadi tempat tilik Allah Ta'ala. Dan ilmu suludian kita panggil apa? Ta'aluk, apa dia panggil? Inkishaf, ya, sama basar ilmu. Itu dia panggil ta'aluk inkishaf. Mana inkishaf? Nyata, terang, tidak terdinding kita dalam pandangan Allah, tidak terdinding terang kita dalam ilmu Tuhan, ya, tidak terdinding dan terang kita dalam pendengaran. Apa saja tak terlepas. Ini menyuntik kalbi orang-orang beriman supaya lebih mantap, memantapkan keimanan dia dengan muraqabah. Raqib annallaha yarak. Muraqabah karena Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Itu dia. Dan ayat-ayat seumpama ini, tiga sifat ni mendidik besar kepada keikhlasan amalan. Kita pakai wakafa billahi alima. Cukup bagi kita buat amal, Tuhan dah tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup kita buat amal, Tuhan menyaksikan. Wa kafa billahi basira. Cukup kita buat amal, Tuhan dah lihat. Habis, cukup. Bermakna kalau kita buat amal tak cukup, Tuhan menyaksikan, Tuhan melihat, tak cukup. Dia nak orang lain pula tengok, ambil punah jahanam amal. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi. Siapa buat amal dia tak cukup, Tuhan dah tahu, Tuhan dah lihat. Mengambawa dia nak orang lain pula lihat, pandang, habis. Confirm dia kena penyakit riak yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil, itulah riak yang membatalkan segala amal. Besok terperanjat tu. Orang lihat besok akhirat terperanjat. Mana amal aku dah tak ada, kosong. Abaan mansurah, seperti habu yang berterbangan. Maka di sini Allah Ta'ala menarik pengertian dia,
Allah Ta'ala ni la yaghfiru an yushraka bih. Dia tidak memberikan keampunan dan tidak memaafkan jika dia dipersekutukan. Ini dosa paling besar ni. Ya. Sebab tu Luqmanul Hakim berpesan pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik ke Tuhan ni dosa paling besar. Ni over limit lah. Kalau anak kita kan, dia buat salah tu, kita marah lagi. Kita tengking dia, kita rotan dia. Tapi satu peringkat, kalau dia over limit, dia conteng arang kat muka mak bapak dia apa. Mak bapak dia kata, sekarang kau boleh keluar. Kau jangan pijak lagi tangga rumah ni. Tu habis tu. Itu paling besar. Aku tak nak tengok lagi muka engkau, dia kata. Sebab tu orang bila murtad aja tuan, Allah Ta'ala tak nak tengok muka di atas dunia. Mana Allah Ta'ala tak nak tengok lagi di hidup atas dunia ni. Man baddala dina faqtulu. Siapa yang tukar agama dah konseling degil ke, faktul ambil pedang pergi pancung leher dia habis. Bermakna Ta'ala Tuhan punya alam sekaliannya tidak mau melihat orang menyekutukan dia setelah dia beriman, dia murtad habis. Dan begitu juga orang yang kafir. Orang mensyirikkan Tuhan, Tuhan tak ampunkan dosa syirik dia, dan dia sedia mengampun dosa yang lain. Dia kalau orang yang syirik, orang apa macam mana nak buat? Dia kena apa? Bertaubat sungguh, dan satu giar lagi dia kena tambah. Apa dia? Syahadah kena balik. Dia kena mengucap balik. Sebab sudah batalkan akidah. Dia kalau taubat sama-sama makhluk kita ni, tiga mengata orang, zalim orang, dia tiga perkara. Yang dia bertaubat, menyesal, tu taubat. Azam, tak ulang lagi. Ikhlak, tinggal benda tu. Tukar dengan Allah Ta'ala. Kalau tambah pula dengan makhluk, minta halal, selesai. Tapi ada satu lagi belakang lagi besar ni, asyirku billah. Bila syirik dengan Tuhan, Tuhan tak beri ampun macam biasa lah. Kalau dia nak, dia kena bertaubat sungguh balik, dan dia kena lapaskan lapas syahadah betul-betul. Dia mengucap balik, baru Tuhan terima. Kalau tidak, dosa dia tidak diampun. Sebab dosa syirik dia tidak memada dengan penyesalan, melainkan dia kena ikrar baru balik. Sebab sudah terbatal, akidah dia sudah rosak. Sebab jenayah paling besar ya. Apa jenayah paling besar dalam muka bumi? Orang kata rompak dah, dosa yang paling besar sekali ialah kita menghalakan serangan besar kepada Allah Ta'ala, mencabar ketuhanan Tuhan. Antara ahad, tiba-tiba dia tasyrik, dia suruh Tuhan lain. Ketuhanan hanya milik Allah. Tiba-tiba dia kata ada lain milik, patunglah, itulah. Makna dia mencabar ketauhidan Allah Ta'ala. Ya. Cerita si Tenggang, tuan-tuan tengok si Tenggang. Walau cerita reka kita tengok macam nyirap tak darah, tuan. Sebab apa? Dia menafikan keibuan. Ibu dia datang, siapa ni kau? Akulah ibu kau tak kenal. Puan tu mana balik? Bila kaya dia hambat malu. Kita tengok masih baik CCTV tak ada tendang. Punya menyirat itu anda kontak anak. Dia tak mengaku keibuan kepada ibu dia. Ini bukan kontak anak, ketuhanan. Milik segala. Kita cabar Tuhan kata aku tunggal. Dia bawa yang lain. Hampir 360 ekor berhala dibuat ni, yang Nabi tombang ke habis di Mekah. Ya, itu maknanya. Dia cabar ketuhanan. Sebab tu Tuhan kata kelau. Orang ni aku tak. An-nas fi naba'in azim. Manusia dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Apa dia? Akhluku, aku jadikan dia. Wa arzuku, aku beri rezeki dia. Tiba-tiba wa yu'badu ghairi. Dia sembah yang lain dari aku. Itu besar sangat. Sebab tu maknanya dosa syirik Tuhan tak ampun. Ya, dia kena adjust cara lain. Dia tak macam dosa lain. Ya. Allah. Dia tidak mengampunkan, ya. Dia tidak mengampuni dan tidak memaafkan jika dia dipersekutukan, disyirikkan dengan suatu di antara ciptaannya dalam hak untuk disembah. Ya, dia ambil makhluk yang sama taraf badan, dia bergendah, dia bagi sembah. Dan sebab bagi segala kejadian, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan dia yang Ta'ala mengampuni dosa yang selain daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki, jika si pendosa itu membenci, mengingkari, menyesali dan berhenti. Itu dia. Ya, sebab tu minta Tuhan tanamkan dalam kalbi kita perasaan benci kepada maksiat. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinu fi qulubina
wa qarri ilal kufra wal fusuq wal isyan wal ja'alna minal rasyidin. Itu doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada orang yang sedang ketagihan zina. Ya, dia lelaki dan perempuan, tuan, oh dia punya cas buat pasal. Dia kalau ada mabuk mampus. Ya, sampai tergamak tu dia nak jumpa Rasulullah, nak minta excuse benda ni. Dia hari-hari berzina tapi dia dah masuk Islam. Mana boleh tak ruang dia seorang kecuali kan? Masuk Islam tapi benda ni Rasulullah kata mana boleh. Lepas tu daripada sini kita faham sudut dakwah dia tidak boleh menggadaikan dasar. Walaupun kita nak tarik orang minum arak, jangan kita pergi minum arak sekali. Nak ambil hati dia tak boleh tu. Itu maknanya. Jadi maksud dia apa? Bila sampai tahap begitu kuat ketagihan, Rasulullah bagi dia doa. Siapa yang kena penyakit angau betina baca doa ni. Allahumma habib ilainal iman ya wa zayyin fi qulubina. Kalau seorang wa zayyin fi qalbi. Ya Allah, hiaskan dalam hatiku. Ya, cempakkan iman dah, hiaskan dalam hati. Iman tu dah ada, biar lagi hias, lagi cantik, lagi terang. Itu maksudnya. Ya, dan cempakkan wa qarrih ilayya kufra. Kalau jamak wa qarrih ilaina, ya Allah, cempak dalam hati perasaan benci sebenci-benci kepada kekufuran dan kepada kemaksiatan. Ya, lepas orang tu baca malam tu, besok pagi dia jumpa baginda, ya Allah dah habis dah, tak ada ya Rasulullah, kosong dah terbalik dah, tinggal tu nak jadi pusing. Ya, itu berkat doa daripada baginda Islam. Dia rasa dah benci dan kufuran dan takut dan benci pada maksiat. Itu doa tu minta. Semua ada jalan penyelesaian ni. Minta doa betul-betul. Sebab dia kata sini apa? Benci betul-betul, minta Tuhan tanamkan. Kita tak boleh nak tanam, hakikat Tuhan cempak dalam kalbi tu. Pum. Dan mengingkari kemaksiatan, kesyirikan dan menyesal sungguh-sungguh. Ya, dan berhenti. Maka dia akan dapat kurnia besar daripada Ta'ala. Tuhan akan beri petunjuk, Tuhan akan beri pimpin daripada jalan dia. Wa may yusyrik billah, dan siapa pun yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan menisbahkan kejadian-kejadian itu pada selain Allah. Dengan bahawa dia berpegang ada suatu kuasa lain yang boleh memberi taksir, mana memberi kesan ya pada menjadikan sesuatu. Itu semua syirik. Ya, jangan kita syirik kepada Allah dengan apa? Dengan makan. Ya. Dia tak payah pergi tokong apa yang pergi sembah tu, memanglah terang. Dia makan kan dia artikan asyaba minan. Dia makan ya, asyaba kenyang tu daripada makan nasi ala aruz. Mana nasi ni ada kuasa mengenyangkan kita. Syirik ya. Kita minum air ni ada kuasa boleh menghilangkan dahaga. Syirik. Api ada kuasa memberikan al-ikhraq, membakar. Habis. Kau bayar nak jadi syirik kan? Sebab dengan Haji Usuluddin dia kena faham mana hukum adi, mana hukum adat, mana hukum syar'i. Ya. Kita makan kenyang dari tu Tuhan Allah Ta'ala yang beri kenyang. Kalau aku makan dia tak nak pergi kenyang, sumbat jugalah tak kenyang-kenyang. Dan kalau dia nak pergi kenyang zaman Dajjal besok, tak payah makan tasbih tu pergi kenyang, tak ada apa. Ya, pisau kalau dia kata luka, dia yang melukakan. Kalau tak nak luka, Nabi Ibrahim sendal macam mana pun tak luka. Orang yang mukebal ada tu kan, tembak tak mati macam-macam. Itu semua fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak. Atau akidah. Sebab pentingnya ilmu akidah, ilmu Usuluddin penting kemas. Ya, kalau tidak kan dia tak perasan dia syirikkan Tuhan dengan obat. Ya, kalau ubat ni tak ada, tak baiklah aku kata. Islam suruh berubat, tapi jangan pegang dengan ubat. Kita ada dua syariat, zahir dan batin. Syariat zahir menuntut kita usaha dan ikhtiar, tapi syariat batin mengharamkan kita berpegang kepada usaha ikhtiar. Pegang hanya kepada Allah, dia segala-galanya. Itu bagi tauhid. Kalau kita pegang ada benda lain, Tuhan boleh menentu, benda lain menentu, itu dah tasyrik, menduakan. Ya, situ maknanya dia kena jelas. Kemudian wa man yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan menisbahkan tu kejadian tu daripada ni tak nampak Tuhan, faqad dhalla, maka sungguhnya telah tersesatlah ia daripada kebaikan, daripada jalan lurus, daripada kebaikan tauhid, sebagai dhalalam ba'ida, dengan kesesatan yang jauh dah ya. Yang sama sekali tidak dapat diharap lagi dia akan mendapat hidayat. Biasa begitu. Kalau kena syirik macam ni, kadang-kadang payah dah nak balik-balik. Ya, sebab tu jaga diri, jangan kena syirik. Syirik yang besar, alhamdulillah sekarang kita tak buat. Kita tak ada sembah berhala, batu-batu dipahat, kayu diukir, tak ada.
Syirik yang nombor 2 dia jaga. Kadang kita tersangkut lagi. Dia panggil asyirkul asghar, syirik kecil, riak dan sifat-sifat yang seumpama. Mana kita buat ibadat, hati kita pusing tempat lain. Ni syirik ni kena jaga ni. Ni banyak kita tersangkut kadang-kadang lepas sangkut balik, Dan syirik yang paling halus sekali asyirkul khafi, iaitu memandang kewujudan selain Allah. Kita rasa kita itu semua kena buang. Kita dalam hati kita sentiasa memandang dia je. Yang wujud sebenar adalah dia, yang lain semua bayangan dia je. Yang rasakan betul-betul baru dia pergi tauhid yang hakiki, baru dia jadi golongan muwahhidina hakikatan, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi 3 syirik ni dia kena bersihkan, baru dia jadi tauhid sebenar, dia akan rasakan kenikmatan dia. Kemudian in tad'una min dunihi illa inasa ila akhir ayat. Sadaqallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ud. Qala mu'arif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi kam tu'tal jum'ah. Situ Baratani mengatakan berapakah jauh perjalanan yang wajib didatangi Jumaat, jarak kita tu. Contohnya orang duduk dalam hutan belantara, suara azan boleh tak dengar apa, itu tak dia Jumaat. Sebab suara azan pun tak sampai. Bab 476 yang datang menyatakan telah pada beberapa jauh perjalanan yang wajib didatangi akan Jumaat. Ketahui kira saudaraku, telah bersalah-salahan ulama, mana dalam bab ini ada ikhtilaf di kalangan ulama atas kadar jauh yang wajib didatangi Jumaat. Maka hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini berdasarkan sumber nas hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu ala man awahu al-laili ila ahli. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, bermula Jumaat itu atas mereka yang mengkembali akan dia oleh malam kepada ahlinya. Maknanya dia pergi itu dia boleh balik pada ahli pada malam. Dan perbahasan dia. Kata Abu Isa dan boleh ini hadis isnadnya segi sanad dia dhaifun. Maka jadilah makna hadis ini wajib Jumaat atas orang yang sempang tiba ke rumahnya. Sempang apa? Sempat tiba ke rumahnya, tidur dengan ahli, kemudian dia lepas sembahyang Jumaat tu. Maknanya dia pergi tu sempat balik-baliklah. Kalau begitu wajib orang yang datang itu kalau sejauh perjalanan sekerat hari sekalipun. Mana jauh ni? Ada satu pendapat yang perbahasan ni. Masalah 477, mendatangkan Jumaat wajib sejauh mana? Ini baru dibahas. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ahli ilmi, mana ahli ijtihad atau mereka yang wajib Jumaat. Maka kata setengah mereka itu wajib seperti orang yang tersebut dalam hadis 476 ni. Wajib Jumaat atau orang yang sempang, maknanya pulang, mana tidur kemudian daripada Jumaatnya kepada ahlinya. Dan kata setengah mereka itu tidak wajib Jumaat melainkan atau orang yang mendengar azan dengan bang. Ini kaul yang mutamat banyak pergi dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita dengar suara azan tu, kita wajib pergi. Pergi tempat dia tak dengar langsung, yang jauh dalam hutan ke apa atau lain. Dan ialah kaul Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata Qastalani, dan telah berkata Asy-Syafi'iyah. Apa beza? Atas tadi kaul Syafi'i, itu pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kalau Asy-Syafi'iyah, itu ulama-ulama yang dalam mazhab Syafi'i. Ada kena jaga tu. Kalau kita baca kitab tersilap belakang. Imam Syafi'i kata, mana? Tu waqala Syafi'iyah. Ni Syafi'iyah. Bila Syafi'iyah maknanya ulama-ulama yang dalam mazhab Imam Syafi'i. Berbeza dengan Syafi'i saya, itu mazhab Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i sendiri. Kita kena bezakan perkataan imam dengan perkataan pengikut.
Hanya senyap wajib atas orang-orang yang sampai akan dia oleh azan, oleh bang, dan telah hikayat akan dia oleh At-Tirmizi daripada Imam Ahmad bagi hadis bahawa Jumaat itu wajib atas orang yang mendengar akan bang. Meriwayat akan dia oleh Abu Daud, Imam Abu Daud Al-Sijistani, dan isnad yang dhaif, tetapi menyebutkan baginya oleh Baihaqi syahid dengan isnad yang elok, isnad yang hasan. Betul, kalau kita simpan kitab hadis Imam Baihaqi, kata ulama seolah-olah Imam Syafi'i berada dalam rumah kita. Apa makna dia kan? Kan dia silap, wah, Imam Syafi'i berada, Imam Syafi'i tak ada. Maksud dia Imam Syafi'i berada maknanya apa? Dalam kitab Imam Baihaqi, hadis sekumpul semua tu boleh kata hadis yang kita pakai dalam mazhab kita. Mana mudah nak rojak segi hadis dalam hukum makam, itu buka dalam kitab Imam Baihaqi. Dalam tu senang. Kan Bukhari itu campur semua ada macam-macam, ya. Dan yang dikendaki dengan dia ialah mereka yang mendengar ia akan bang negeri Jumaat tu. Maka barang siapa ada ia di dalam qaryah yang tiada lazim ahlinya mendirikan Jumaat, ya, tempat qaryah tu tak lazim Jumaat sebab penduduk dia mungkin tak sampai 40 orang, kan. Kampung baru dibuka, penduduk dia ada 25 orang, kan. Maka ketika dia tak lazim Jumaat, tapi dia dengar azan sebelah, kan. Mendengar maknanya siapa ada ia dalam karya yang tiada lazim ahlinya mendengar mendirikan Jumaat, nasai lazim akan dia jika ada ia sekira-kira dengar bang itu daripada orang yang tinggi suaranya ke atas bumi di tepi karyanya yang mengiringi negeri Jumaat. Tapi sebelah dia di sempadan, kampung sebelah tu ada dengar Jumaat, pergi sana je lah, ya. Di sini tak payah pergi sebab kampung ni kalau tak dengar juga tu lagi. Serta pertengahan pendengaran dia, ya, pendengaran yang pertengahan lah. Dan tenang suara dan tiada berangin. Ini semua faktor-faktor nak mengukur. Sebab kalau angin ribut kuat, terjerit kuat pun tak dengar kan. Dia lari ke suara. Orang kata tak pergi Jumaat, anak tak dengar suara. Padahal angin tiup ke sana. Besok asal dah dengar balik. Angin dah tiup ke sini pula. Itu makna dia kena ukur dia betul-betul tenang. Tenang kan, jenis tak ada apa. Tengok suara sampai, maka wajib lah tu. Dan bukannya makna hadis ni bahawa wajib itu ta'aluk dengan nafsu dengar. Apa maksud dengar? Mana diri mendengar tu. Dan hanya senyap ta'aluk ia dengan tempat dengar. Itu dia. Ya, tempat tu kita boleh dengar tak? Boleh. Wajib. Kalau makna dengar, tiba-tiba musim tu dekat Jumaat, makna angin bertara kencang, kita tak dengar, tak payah pergi Jumaat macam tu. Bukan. Mana tempat tu boleh dengar tak? Boleh. Okey, pergi. Walaupun masa satu ketika kadang tak terdengar suara azan sebab ada benda-benda yang mendatang, ribut ke apa kan. Kemudian masalah 478, Jumaat itu wajib ke atas sekalian ahli negeri. Ya, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan wajib Jumaat itu di sisi kami, kita ahli Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, atas sekalian ahli bandar. Ya, jika banyak ahlinya hingga tiada dengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun. Tu. Ya, sebenarnya wajib Jumaat di sisi kami atas sekalian ahli bandar, dalam bandar tu. Dan jika banyak ahlinya, dan jika banyak, mana banyak sini apa? Kalau dalam Jumaat 40 ke atas, jam 40 dah kira boleh Jumaat. Hingga tiada didengar, kebanyakan mereka itu akan bang sekalipun. Ya, cukup. Walaupun dia tak dengar, dia kena pergi. Kerana bahawasan Jumaat itu wajib di negeri dan bilangannya mana cukup. Dan tiada seorang daripada mereka lebih aula daripada lainnya dengan kewajipan atasnya Jumaat, bahkan bersamaan wajib. Ya, sama-sama Jumaat, dia orang raja ke, dia rakyat ke, ya, dia orang kenal tak terkenal, segi wajib sama taraf, semua wajib. Itu maksudnya. Dan semua itu dikira sebagai ahli Jumaat. Melainkan daripada uzur. Kalau uzur sakit apa tu lain lah. Dia nak kira ahli Jumaat ya. Kalau yang bukan ahli Jumaat, dia ada dua tu, wajib satu, ahli satu. Dia yang ahli ni orang yang wajib dan dia mustautin, atau ahli Jumaat. Kalau dia tidak ahli Jumaat, contohnya dia orang bermukim, bukan mustautin. Bermukim makna dia duduk situ, dia kerja setahun misalnya.
dia ada buat projek situ, ataupun dia belajar setahun, maka dia wajib Jumaat. Sebab yang kita bahas tadi wajib. Ya, dia dengar suara azan tempat dia wajib. Ada pun ahli Jumaat atau lain, kena mustautin 40 orang. Ya, anak watan tu betul ada. Yang lain tu menumpang. Dia tumpang secara wajib sebab dia dengar suara azan, dia duduk dalam bandar tu. Tu kena kira betul. Dia tengok gambar semua Bangla ini. Dia tengok Indon. Kira tu orang kampung dia 20 orang saja. Tak ada Jumaat ni. Bahkan dia kena pergi, kalau dengar sebelah, dia kena pergi sebelah. Ada cek betul-betul. Kemudian kena cek pula orang yang Jumaat tu adalah orang yang dipanggil apa? Kamil, sempurna. Ya, dia sempurna. Maksud dia semua lengkap kat dia. Ya, bacaan dia betul, rukun semua dia reti. Sebab ada satu kes, dia lepas main Jumaat, dia ulang semain Zuhur. Belum tanya, kenapa yang tahu ulang Zuhur? Anak nak cermat, ikhtiyat. Oi, ni mana faedah kau pakai? Seolah dia buat satu waktu dua kewajipan. Dan semain Jumaat tak payah Zuhur. Kalau dia ulang Zuhur dengan sebab dia kata saya tak apa yakin lah, ni tak ada yang kamil, mana dia tak faham hukum fiqh, dia tidak boleh angkat takbir sembahyang Jumaat melainkan dia yakin syarat sudah cukup. Di antara syarat cukup, dia yakin yang ada semua ni ada cukup sekurang 40 orang yang kamil. Bagaimana kalau dia rasa tak kamil, dia tak boleh angkat takbir. Dan AJK masjid kena ambil tahu benda tu. Kalau sekiranya dia rasa tak yakin, baik Tok Imam, Tok Siap semua pegang 10 orang. Test dia punya Fatihah, test dia punya tahiyat, apa semua pastikan lepas. Minggu depan tak payah lagi senang. Kau banyak test baca sekejap je kan. Suruh dia test lah. Jangan kata saya tak yakin lah, tengok macam-macam mak rempit dia banyak. Jadi saya nak ulang balik sembahyang, tak boleh, tak dibenar. Yang dibenarkan satu masalah je, masalah izdiham. Masalah tempat itu dah tak boleh nak ijaz, penduduk dah ramai, masjid muat 1000, tiba-tiba penduduk dah ada 1800. Nak ijaz masjid ke depan tak boleh, sempit, sana pun tak boleh dah. Itu ada pendapat mengatakan boleh buat 2 Jumaat dalam satu qaryah. Kalau tidak, tak dibenarkan. Kecuali dah tak muat betul boleh buat. Bila buat sini, ada pendapat sini. Pendapat yang syadid kata tak boleh tadi, maka tetap kena buat situ. Yang kata boleh, nak raih ke pendapat ni, yang mana imam Jumaat dia takbir lewat, dia kena sunat ulang Jumaat. Sunat dia tak wajib. 2 kan Jumaat tadi, masjid A dengan B. Masjid siapa yang lambat sikit, dia punya imam takbiratul ihram, maka bagi dia sunat ulang zuhur. Sebab raihkan pendapat syadid yang kuat kata tak boleh berbilang Jumaat sama sekali, kena satu masjid satu karya. Itu pendapat tu saja yang ulama bahas. Sunat itu pun sunat, bukan wajib. Ini kita tanya kenapa ulang Jumaat, saya tak berapa sedap lah. Oh, kau pakai mazhab tak berapa sedap. Mana kitab kau ambil ini. Kena yakin kita tak boleh angkat takbiratul ihram Jumaat melainkan kita yakin syarat sudah clear. Kalau kita syarat tak clear, kita dah orang cukup tidak ni, aku tengok banyak bukan mana ahli Jumaat ramai saja. Jadi kita kena apa, selesaikan benda tu. Kena bincang dengan pegawai syarak atau imam semua, nampak macam tak clear ni, orang luar je banyak ni ahli Jumaat tadi dan sebagainya, atau sebagainya lah, ataupun mana nak bacaan mereka kita tak apa sedap ke apa, itu semua kena apa, kena bincang dan kena selesaikan. Jangan ambil kaedah tadi, lepas buat Jumaat waktu buat zuhur. Itu masalah aja, habis. Dan satu lagi masalah, Jumaat orang dusun apa hukum? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila adalah satu dusun itu berkumpulan. Kita banyak sekarang apa dipanggil taman ni. Ni taman lain, tapi sekali pandang macam satu taman besar. Kadang dalam tu ada 5 taman. Ni taman macam nama taman. Baik. Sekarang dia berkumpul dan ada baginya beberapa dusun sekeliling yang berhubung-hubung serta dengan dia. Dan adalah kebanyakan pasar sekalian dusun itu dalam dusun yang berkumpul. Diukur pasar pun bersatu. Nasihat adalah harus bagi seorang daripada mereka itu pada meninggalkan Jumaat. Tak boleh. Semua tu kena berkumpul sekali buat Jumaat. Walaupun tempat-tempat tu
taman ni ada 20 orang misalnya ni. Taman tu ada 11 orang. Contoh je lah. Sampai sekarang taman mana ada 20 orang. Ya, maknanya satu taman tu boleh cantum untuk mereka dirikan Jumaat. Dan begitu jugalah tiada aku mengharuskan meninggalkan Jumaat bagi orang yang ada atas 1 mil, 1 batu atau 2 mil, dan barang yang menyerupai itu. Mana kau dekat sebatu 2 pergi. Dan tiada nyata di sini aku berdosa meninggalkan Jumaat, melainkan orang yang mendengar ia akan azan. Dan lebih kuat berdosanya ahli negeri jika besar sekalipun dengan meninggalkan Jumaat. Negeri itu besar, satu kampung besar, Jumaat dia buat, ditinggal, itu tak ada dosa paling besar, dosa meninggalkan akan Jumaat. Kemudian babu majaa fi waqti Jumaah, bahas waktu Jumaat. Wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya ma salafa min sunna fi ma badana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.